Paling penting buat check up paling kurang 6 bulan sekali bila dah berumur 35 tahun dan ke atas. Sentiasa ataupun tengok kita ni obesity dan sebagainya, makan ubat ikut nasihat doktor. Jangan pergi hospital jumpa doktor tapi tak nak makan ubat dengan doktor, duk dengar kata bomoh. Tapi bila sakit pergi hospital, bila suruh ubat dia tak nak makan ubat. Jadi itu realiti yang berlaku dekat luar sebenarnya. Bukan kata kat orang lain, saya kata dekat diri saya sendiri juga. Sebab saya pun pernah melakukan kesilapan yang sama. Jadi jangan ulang silap tu. Untuk hari ini kita ialah we are visiting what call that Stroke Survivor Malaysia gathering. Okay, there's host by rumah yang di run by our friend here, Wan Haji Wan. Okay, so let's see understand why he do this. Okay. So saya buka rumah rehab selepas saya kena stroke. So lepas saya kena stroke dan saya berjaya memulihkan. Saya dapat berjaya memulihkan tu kerana kata saya dapat nasihat yang betul daripada orang yang betul, daripada bekas pesakit stroke yang dia punya nasihat jangan ulang silap aku. Supaya jadi kita buat rumah rehab ni, kita nak pertama kita nak membantu pemulihan dari segi pesakit stroke. Yang kedua kita nak bantu pesakit untuk dapat rawatan yang betul dengan harga yang mampu milik. Yang kebanyakan orang mampu milik. Memang kata kos untuk memulihkan pesakit ni dengan facilities dan sebagainya mahal, tinggi. Sebab dia orang ada diploma, ada degree, ada pengalaman dia orang, demand dalam pasaran yang sangat tinggi. Jadi kita nak cari orang yang betul-betul ikhlas untuk membantu pesakit stroke. Yang tu poin-poin yang penting lah. Bukan sekadar dia kerja kerana gaji semata-mata. Jadi kalau buat kerja gaji semata-mata ni, dia orang buat kerja tak seikhlas hati. Jadi kita rasa tak seronok. So daripada Haji Wan ni, itulah kelebihan rumah ni. Tapi you rasa you tadi ada cerita yang you seorang pesakit. How was your experience from a pesakit and kegerak hati you nak buka ni? Dulu typical Malay, bila kita kena stroke, orang banyak cakap kata urut. Makan ubat tu, makan ni, which is benda cakap-cakap dengar, yang di mana kebanyakan benda tu tak betul, tak tepat dan mitos. Jadi mitos tu sebut sebenarnya ada dalam diri saya juga sebelum saya ada pengetahuan tentang rehab, fisio dan sebagainya. Tapi macam saya cerita tadi dekat dalam kata ucapan saya untuk kata pembukaan kata perasmian rumah rehab ni, kita nak cuba dapat rawatan betul dan nasihat daripada orang yang betul. Kalau tak, kita akan membazir masa, membazir duit, membazir tenaga dan sebagainya, yang menyebabkan bila kita dah jumpa teknik dan cara yang betul tapi kita dah habis duit. Jadi kita tak nak benda tu berlaku kepada orang yang lain. Lepas kedua sebenarnya, pemulihan stroke ni kalau dekat Malaysia tak ada orang yang betul-betul fokus. Kalau ada pun macam pusat stroke baru start, baru nak ditubuhkan. Berbeza dengan kita tengok dekat Canada, kita tengok dekat US, kita tengok dekat kata Europe dan sebagainya, dia ada stroke center yang dah establish. Tapi kita tak ada. Kita tak ada. Rehab kita juga limited. Kita ada hanya ada HRC, kita ada PKSO, kita ada jabatan-jabatan rehab, which is di mana hanya kata dibenarkan kita ambil sebulan sekali, 2 minggu sekali untuk rawatan, which is benda tu tak membantu dari segi pemulihan intensif sakit stroke. Jadi dia pergi hanya untuk macam seolah-olah macam mengekalkan kecerdasan saja. Dia tak betul-betul membantu. Jadi macam mana kita dari apa yang kita boleh tolong untuk fasiliti yang Tuan Haji dah nampak boleh tolong
boleh improvement. Dia sebenarnya orang yang boleh tolong diri kita adalah kita sendiri. Pesakit stroke itu sendiri. Jadi pesakit stroke tu kena kata bersatu, berkumpul untuk sama-sama buat. Okey, sama-sama membantu kata membangunkan sendiri. Sebab tu kita buat stroke survivor gathering. Untuk kita, mungkin kita lepas ni kita boleh buat koperasi. Boleh buat potongan bulan-bulan RM50 dan sebagainya. Bentuk lebih kurang sama macam insurans, tapi fokus untuk stroke saja. Kan dalam bentuk koperasi ke apa. Jadi kita akan dapat membantu lebih ramai orang. Tak semestinya orang tersebut stroke, dia mungkin caregiver. Mungkin orang luar yang dia rasa nak bagi sumbangan dan sebagainya. Jadi betul-betul yang macam tu yang kita perlu. Kalau kita tak mulakan, tak ada siapa nak mula. Okay. Sebab tu kita panggil daripada stroke kepada stroke. Okay. So, sebagai the next point of action, call of action, apa untuk pesakit stroke, apa yang kita boleh offer dia orang, apa yang kita suruh dia orang boleh buat, apa yang dia orang boleh buat. Again, let me rephrase my question. The question is, what you want them to do, and what you can do for them. Dia kena join persatuan-persatuan stroke yang betul ataupun komuniti stroke yang betul seperti Stroke Survivor Malaysia, seperti persatuan komuniti pesakit neuro dan stroke. Mungkin NASAM, mungkin juga aktiviti-aktiviti daripada Jabatan Rehab hospital untuk rujuk kepada mereka, dan bukannya kepada mereka yang bukan dalam bidang yang hanya sekadar untuk menjual barangan, jual suplemen, jual metod-metod yang tidak ada bukti dari segi klinikal dan sebagainya. Sebab banyak di kalangan mereka ni tertipu, habis-habisan duit, tapi tidak ada kata penyembuhan. Kita tak boleh garanti kata penyembuhan 100%, tapi kita boleh kata tunjukkan progress. Sentiasa ada daripada bedridden kepada semi bedridden, kepada yang boleh berdikari, bertongkat dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam tu kita tak nak bagi harapan palsu. Kan? Kita nak bagi benda yang betul, real. Ya, itulah kelebihan rumah rehab ni dan juga Facebook kumpulan grup ni, SSM. SSM ni lah Stroke Survivor Malaysia group dia, dan this rumah rehab run by Tuan Haji is actually the one that is our belief system here is from a stroke to a stroke, because we know apa stroke patient perlukan, kesulitan yang dihadapi, expression yang dia boleh, dia boleh atau tak boleh, atau things yang support yang dia nak tapi tak tahu cakap. Okay, benda tu betul ke tak, semua tak tahu. So di sini, at least the platform yang kita pakai, Stroke Survivor Malaysia pakai ialah bagi information yang daripada pengalaman kita. Dari ini rumah rehab ni, daripada jangan buat mistake orang lain yang kita have to go through. Like I have been doing about acupuncture lately. What is the right acupuncture, what is the wrong acupuncture. So, benda-benda ni yang kita nak share. Okay, so as a wrap up session, next time kita buat more episode yang lebih panjang. Boleh, okay. Tidak ada masalah. Untuk, you have any advice untuk orang yang jumpa kita punya episode ni? Dia macam ni 90% kes stroke sepatutnya boleh dielak dan dicegah. Itu satu benda. Fakta yang jelas. Dengan syarat, ada dua syarat. Pertama, kita jaga dari segi disiplin ubat-ubatan dan jaga kesihatan kita. Yang kedua adalah kita jaga dari segi pemakanan kita. Sebab 90% kes stroke sepatutnya kita boleh cegah. Termasuk kes saya. Sepatutnya boleh dicegah. Tapi sebab saya tertinggal ubat, dia mungkin tertinggal ubat, tak peduli ubat tak tahu. Aku kuat kononnya kan. Tak pernah kena sakit. Ada geng-geng kita orang ni kata, kau kena stroke pendarahan ni, kau ada sakit darah tinggi. Aku tak ada penyakit darah tinggi. Kenapa? Sebab aku tak pernah check. Itu contoh. Tapi ada juga kes-kes stroke yang disebabkan masalah genetik. Yang stroke-stroke muda ni. Yang tu memang kita tak boleh elakkan. Itu takdir. Tapi 90% kes stroke yang berlaku setiap tahun sepatutnya boleh dicegah. Dengan syarat kita kena makan ubat. Bila kita dah semakin besar,
kita punya, kalau kecil manis, kita punya pankreas ni dah tak menghasilkan insulin 100%. Dia mungkin menghasilkan insulin 90%. Jadi 10% yang berkurangan penghasilan insulin tersebut perlu ditambah dengan ubat. Sama macam darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Ada banyak-banyak punca. Jadi yang paling penting buat check up paling kurang 6 bulan sekali bila dah berumur 35 tahun ke atas. Sentiasa ataupun tengok kita ni obesity dan sebagainya, makan ubat ikut nasihat doktor. Jangan pergi hospital jumpa doktor tapi tak nak makan ubat dengan doktor, duk dengar kata bomoh. Tapi bila sakit pergi hospital. Bila suruh ubat dia tak nak makan ubat. Jadi itu realiti yang berlaku dekat luar sebenarnya. Bukan kata kat orang lain. Saya kata dekat diri saya sendiri juga sebab saya pun pernah melakukan kesilapan yang sama. Jadi jangan ulang silap aku. Okay. Thank you. So tu dia kawan-kawan. Nasihat daripada hati seorang stroke kepada kawan-kawan di luar sana. Harap baik anda seorang pesakit stroke giver atau keluarga atau kawan stroke, itulah yang kita boleh offer. Okey, sampai kita jumpa lagi pada episod lain. Bye.